Oh 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 Raya. Oh 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 Raya. I am me. Rasanya hati pengembara dapat pulang bertemu dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya siapa ya? Bukannya rumah saya ke? Ma. Ini rumah akak ke? Macam mana pakai baju apa ni? Ada apa? Tak, sabar. Hari ini kan Hari Raya Aidil Adha. Tak beraya ke, Kak? Saya baru turun gunung, tak tahu pula hari ni hari raya. Kejap. Akak turun daripada gunung cari apa? Petai. Petai? Didik TV KPM. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Ya, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan apa dia? Yes, The Rocker. Yap, itulah dia sketsa yang berbajet sebanyak 1 juta ringgit Malaysia. Hanya memakai 2 pelakon sahaja. Hebat bukan? Itulah dia. Ya, yang mana hari ini saya nak memperkenalkan cikgu kita yang cukup hebat, yang cukup luar biasa. Siapakah dia? Ini dia, Cikgu Afiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akmal. Ya, cikgu perkenalkan diri cikgu ni. Ramai nak tahu ni dah kenapa cikgu pakai macam ni. Tak orang kata ni tak celebrate raya ke? Tak raya pula kan? Saya baru turun gunung. Gitulah kena pakai baju macam ni. Okey, saya Cikgu Afiza Ahmad Khalid dari SMK Tunku Ampuan Najiah Seremban. Yes. Cikgu memang asal daripada Nogori 9 ke sana? Tak, saya bukan orang Nogori. Tercampak kat Nogori. Saya orang Johor. Oh, Johor. Jauh cikgu. Jauh cikgu. Okey cikgu, sebelum apa-apa, raya-raya juga kan, kita nak teroka pun teroka juga. Tapi jangan lupa kita belum menang lagi, jadi sentiasalah ingat dengan SOP. Sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga apa cikgu? Cuci tangan dengan gel pembasmi kuman. Sebab itu di atas meja ini kita ada gel pembasmi kuman. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okey, baik cikgu. Alright, dan diikuti dengan saya pula. Cikgu, kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu. Okey, dapat saya pergi mendaki balik. Kan? Ingat nak balik Johor. Dia pentingkan gunung dulu. Johor pun ada gunung juga. Ya. Okey, cikgu, macam saya cakap tadi, kita akan bersama dengan 6 orang pelajar daripada sekolah cikgu, betul? Ya. Katanya sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Najiah Seremban Nogori 9. Siapa mereka ni cikgu? Kalau nak tahu siapa, ini dia, kita perkenalkan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat Hari Raya. Mana dia orang cikgu? Mana? Oh, kat belakang lah dia orang. orang. Belakang Assalamualaikum semua. Dah pakai baju raya lah, Mal. On lah mic. On mic cakap. Selamat Raya semua. Perkenalkan diri seorang-seorang. Kita mulakan dengan Siti Nurkhalisa. Ya, perkenalkan diri Siti. Assalamualaikum, saya Siti Nurkhalisa dari SMK Tunku Ampuan Najiah. Wah, sangat pendek Siti, boleh saya tahu cita-cita awak? Siti nak jadi apa nanti? Saya nak jadi doktor. Terbaik Siti. Okey, seterusnya Iman Umairah. Iman. Assalamualaikum, nama saya Aiman Umairah. Aiman Umairah. Aiman Umairah. Cita-cita? Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer, terbaiklah Aiman Umairah. Okey, seterusnya dekat belakang dia tu ada gitar. Ya. Itu saya nampak. Ada cermin. Amira Batrisha. Perkenalkan diri awak. Silakan. Assalamualaikum, saya Amira Batrisha dari SMK Tunku Ampuan Najiah. Cita-cita awak nak jadi apa? Saya nak jadi doktor. Terbaik jugalah. Awak Blink ke Ami? Ami. Okey, ini Ami cikgu. Cikgu tahu tak apa dia? Apa dia? Cikgu ni lah cikgu. Ini BBMU K-pop cikgu. Okey, seterusnya Fatin Umairah. Sila perkenalkan diri awak, Fatin.
Assalamualaikum, saya Fatimah Maira dari SMK Tunku Ampuan Najihah. Okey, cita-cita awak boleh saya tahu? Saya nak jadi saintis. Terbaiklah. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Aini. Perkenalkan diri awak, Aini. Lagu apa tu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Salam. Aina Dua dari SMK Tunku Ampuan Najihah. Okey, cita-cita awak, Aini? Saya nak jadi ahli farmasi. Ahli farmasi. Amin. InsyaAllah. Okey, terakhir sekali. Siapa nama kawan kita ni? Alisa. Nama saya Nur Alisa Sofia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Najihah. Okey, cita-cita awak boleh saya tahu? Saya pun nak tahu cita-cita orang. Saya nak jadi doktor. Doktor juga. Sama juga doktor kita ni kan. Cikgu kata saya tadi apa? Ingat saya tak dengar. Okey, baik. Ini adalah pelajar-pelajar yang akan bersama kita untuk hari ini, cikgu. Ya. Dalam teroka yang mana hari ini kita nak meneroka geografi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi, cikgu, silakanlah cikgu kata kita akan meneroka apa lagi hari ini, cikgu sebenarnya? Jadi sebab itulah tadi saya bawa masuk petai. Sebab ada kaitan dengan topik kita hari ini. Namanya kan meneroka. Betul. Jadi sebelum masuk ke set ni, saya dah meneroka lah dulu kawasan hutan dekat Malaysia ni. Dan salah satunya adalah hutan di Gunung Kinabalu. Nanti kita tengok video hutan-hutan dekat Kinabalu. Jadi topik hari ini memang kita nak fokus berkaitan dengan tumbuhan semula jadi. Kemudian kita akan tahu kat mana lokasi hutan-hutan. Akmal tahu tak lokasi hutan-hutan kat Malaysia ni? Come on lah, cikgu. Saya orang Pahang. Orang Pahang. Okey, betul. Okey. Jadi tahulah orang Pahang tapi tak tahulah hutan apa kat Malaysia kan. Kalau tahu hutan apa, kita nak berhenti rehat dulu sebab cikgu, saya dah tahu rumah cikgu takkan tak pelau makan-makan, cikgu. Nanti dulu kena pakai baju raya dulu. Oh, yes. Kan? Yap, jadi kita akan ada suasana raya. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini, cikgu nak pakai baju kurungnya bling-bling. Selepas ini dalam Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Teroka bersama dengan saya Akmal Nazri. Saya dah dekat sini. Cikgunya mana? Cikgunya takkan dia pajak gunung lagi. Cikgu. Selamat lagi. Iya, selamat hari raya, cikgu. Hari raya. Wah, macam berjanjilah, cikgu.
Sedondon. Sedondon. Ini je tak ada cikgu. Juru nikah je tak ada lagi. Tak payah. Okey. Baik, cikgu. Saya pastikan hari ini cikgu nak kongsikan sesuatu. Tapi sebelum tu, apabila saya tengok tadi ada playback, kan? Saya tengok, cantiknya gambar-gambar ke atas gunung tu. Itu siapa yang tangkap, cikgu? Yang mendaki lah, cikgu lah. Cikgu. Sebab tu lah kita meneroka hari ni. Sebelum kita teroka kat sini, saya dah teroka dulu hutan gunung ni. Cikgu, satu soalan cikgu. Ya. Sebelum kita nak teroka ni cikgu. Kenapa cikgu suka sangat dengan hutan-hutan ni cikgu? Dia sebab nak kata cikgu geografi ni kan. Nama cikgu geografi ni, dia memang suka alam semula jadi. Suka meneroka, nak tengok, lihat view pemandangan-pemandangan yang cantik. Yang semula jadi lah. Abang tak suka tengok tempat-tempat macam tu. Siapa kata tak suka? Cikgu suka. Saya sanggup mendaki batu-batu semua, manjat cikgu, sampai ke atas. Dalam banyak-banyak gunung cikgu, gunung apa cikgu yang cikgu paling suka lah? Untuk yang mendaki cikgu. Pastinya Gunung Kinabalu lah sebab view dia nice. Subhanallah, cantik sangat. Ya, tak dapat nak gambarkan. Itu dia Hilang sedikit lah. cikgu serba sedikit mengenai pengalaman cikgu sendiri naik gunung. InsyaAllah satu hari nanti kita pergi sama-sama cikgu. Bolehlah, tapi takut tinggal kat bawah je ni. Dia bahan kita lah. Cikgu bahan kita lah. Okeylah. Baik. Jadi sebelum cikgu nak bahan saya lagi, kita terus cikgu. Kita nak teroka apa hari ni cikgu? Katanya tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia cikgu. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar berkaitan, nak meneroka tentang tumbuhan-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Mungkin Akmal tak tahu nama-nama hutan yang ada kat Malaysia ni. Yang Akmal tahu mungkin satu hutan je. Apa Akmal tahu hutan apa? Hutan simpan. Hutan simpan tu simpan. Akmal tu kena simpan. Kena lagi. Jenis hutan kat Malaysia ni yang utama ada 5 jenis hutan. Jadi kita akan meneroka hutan-hutan. Sebelum kita meneroka jenis-jenis hutan tu, jadi hari ni kita nak belajar ni lah berkaitan dengan jenis dan taburan tumbuhan semula jadi. Kemudian kita kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan tersebut. Kemudian kita akan meneroka kepentingan. Ni paling seronok ni sebab murid-murid kita yang akan meneroka sendiri. Dan kita akan rumuskanlah apa kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi di Malaysia. Inilah dia jenis-jenis hutan yang ada dekat Malaysia. Hutan hujan tropika. Hutan gunung. Hutan paya air tawar. Hutan pantai. Dan hutan paya air masin yang saya dalam gambar tu. Mana cikgu? Itu dalam gambar tu. Itu cikgu? Itu dah terbaik pada ketinggian 2,600 meter ke atas. Belum sampai puncak lagi tu. Jadi masih ada lagi pokok-pokok hutan tersebut yang kita panggil pokok sayat-sayat. Salah satu jenis pokok yang ada dekat hutan gunung. Cantik macam taman, bonsai pokok-pokok dekat situ. Jadi memang menarik lah kalau dapat pergi. Masih nak panjat lagi. Nanti cikgu. Kita dah habis PKP ni semua, insya-Allah cikgu kita pergi sama-sama cikgu. Ya, betul. Jadi kita nak tahu kat mana lokasi, di mana lokasi hutan-hutan ni. Jadi sebenarnya elok kita tanya murid-murid kita kan. Boleh. Tidak ada masalah. Peta Malaysia. Kita ada peta Malaysia. So kita akan tunjukkan di mana lokasi hutan gunung. Sudah pastilah tadi hutan gunung dekat mana? Dekat gunung. Gunung lah. Tapi nama apa tadi? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Kemudian hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya dan sebagainya. Kita akan serah kepada murid-murid kita sebab dia dah meneroka ni. Dekat mana lokasi dan apa sebab lokasi itu sesuai dengan tumbuhan semula jadi tersebut. Dia mesti ada sebab kan? Betul. Setiap kejadian tu mesti ada faktornya. Kenapa? Kenapa cikgu? Jadi kita sekarang nak tanya kepada pelajar-pelajar kita ke cikgu? Siapa nak terangkan berkaitan dengan hutan gunung? Siapa yang dah teroka hutan gunung? Tadi pun dah lihat video kan? Mungkin ada boleh kaitkan jugalah. Ada siapa nak terangkan? Silakan. Kalisa. Silakan Kalisa. Lepas saya tengok video cikgu tadi, saya dapat tahu lah tu hutan gunung. Jadi saya nak terangkan sikit tentang ciri-ciri tumbuhan yang ada dekat hutan gunung. Hutan gunung ni ramai orang keliru dengan hutan hujan tropika. Jadi saya nak bandingkan dengan tumbuhan yang ada dekat hutan hujan tropika. Kita tengok daripada lapisan paling bawah, kalau hutan gunung kebanyakannya terdapat tumbuhan epifit.
Tapi kalau hutan hujan tropika, kita dapat tumbuhan saprofit. Kalau lepas tu kita pergi ke lapisan kedua, kita boleh beza ni dengan ketinggian pokok. Kalau hutan gunung, ketinggian pokok dari 1.5 meter hingga 18 meter. Kalau hutan hujan tropika, ketinggian pokok 10 meter di lapisan kedua. Wah. Okey, bila saya Dia cakap dah teroka ni, banyak maklumat ni. Bagus kan, Okey, Lisa? Ada lagi? teruskan. bila saya cakap pasal lapisan, saya nak kaitkan dengan faktor iklim sikit. Lapisan makin atas, suhu pun makin rendah lah. Maksudnya kita boleh tahu iklim dekat puncak gunung tu lain lah sebab suhu dia rendah kan, banding dengan yang dekat bawah. Jadi sebenarnya kenapa suhu dia rendah? Sebab tekanan udara tu kurang, jadi suhu pun semakin rendah. Jadi itu kalau saya kaitkan dengan faktor iklim. Kalau kita cakap pasal faktor saliran, kawasan gunung ni kita tahu memang bersaliran baik sebab gunung kan tinggi, jadi air mengalir, maksudnya memang tak ada kawasan air bertakung. Jadi kita boleh tahu yang dia bersaliran baik. Faham tak tu? Sekarang ni saya tak tahu yang mana satu cikgu dah ni. Yang ini ke? Yang itu ke? Dan kita kan meneroka. Jadi kita bagi peluang pada murid-murid kita meneroka biar mereka tahu sendiri. Saya dah tahu. Tapi kan? cikgu, satu perkara yang saya suka sangat dengan siapa ni, Khalisa kan? Penerangan beliau cukup hebat, penuh dengan info. Kita mintalah tepuk sikit untuk kawan awak ni. Tahniah, Khalisa. Bagus. Okey, kita pergi cepatlah. Kita nak pergi hutan lain pula. Awalnya? Boleh Kita cikgu, pergi jom. hutan yang kedua. Okey. Sebenarnya ni hutan ni adalah hutan yang paling luas di Malaysia. Okey, yang paling penting hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Okey, baik. Okey. Ada siapa-siapa yang nak menjelaskan tak berkaitan hutan hujan tropika? Mungkin ada saintis tadi. Tadi doktor tadi rasanya. Okey, siapa tu? Siapa Pak tu? Adil. Okey, silakan Fatin Umairah. Saya dah teroka tentang hutan hujan tropika ni. Okey. Macam kalau kita tengok berdasarkan peta, kita dapat tahu yang hutan hujan tropika ni kebanyakannya tumbuh dekat kawasan Tanah Pamar, kaki bukit dan juga banjaran di semenanjung Malaysia. Okey. Contoh-contoh lokasinya adalah di banjaran Titiwangsa dan juga banjaran Tahan dekat Pahang. Hutan hujan tropika juga bukan je ada dekat semenanjung Malaysia. Hutan ni juga ada tumbuh dekat kawasan pendalaman Sabah dan juga Sarawak. Okey, faktor-faktor tumbuhnya hutan ni salah satunya adalah faktor iklim yang sesuai. Iklim di Malaysia ni sesuai untuk pertumbuhan hutan hujan tropika ni. Macam kalau ada siapa-siapa tak tahu, Malaysia ni mempunyai iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Okey. Jadi disebabkan penerimaan jumlah hujan dan juga cahaya matahari yang banyak dekat Malaysia ni, hutan hujan tropika ni sesuai, memang banyaklah tumbuh dekat Malaysia ni. Ya. Ada lagi? Okey. Ambil nafas dulu. Macam sempur dia terangkan. Okey. Banyak benda Fatin nak cakap kan? Ada Fatin? lagi ke Fatin? Ada lagi Fatin? Ada. Okey, silakan. Itu saja? Hutan hujan ada lagi. Oh, ada. Okey. Sorry. Okey, silakan. Hutan hujan tropika ni juga tumbuh dekat kawasan yang bersaliran baik. Jenis tanah laterit dengan aluvium yang ada dekat hutan hujan tropika ni telah menggalakkan pertumbuhan pokok-pokok besar seperti pokok cengal, pokok meranti dan juga pokok tuala. Okey, bagus Fatin. 10 markah untuk Fatin. Betul lah tu. Memang samalah dengan yang saya nak terangkan jugalah. Tapi Fatin dah terangkan cukup jelas. Itulah dia hutan hujan tropika. Kenapa Malaysia ni sangat subur dengan hutan hujan tropika. Nice. Okey. Sebab iklim apa tadi? Iklim tu cikgu. Apa? Kan kita kat garisan khatulistiwa. Ya. So nama iklim kita? Iklim tropika. Salah. Iklim khatulistiwa yang memangnya hujan dan panas sepanjang tahun. Jadi menyuburkan lagi pokok-pokok kita. Ya. Okey, kita ada lagi 3 hutan sebenarnya. Kita tengok hutan paya air tawar Okey. dan juga hutan paya air masin.
Apa beza antara kedua-duanya ni? Antara hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin ni. Baik. Ada beza tau sebenarnya. Betul cikgu. Dari segi apa? Akmal Dari tahu. segi dia punya kelembapan tanah tu sendiri. Kenapa nama dia dipanggil satu masin, satu tawar. Tapi kalau nak tahu lagi, ni kita minta kawan kita terangkan boleh cikgu? Biar ada mereka yang terangkan. Sebab mereka dah teroka dah ni apa dia hutan paya ni. Okey, ada siapa nak mula? Ada 2 paya ni. Seperti Paya apa? mana nak mula dulu? Adakah murid-murid kita dia? Mesti ada ni. Siapa nak mula? Saya. Lambat agak. Okay. Marah ke? Tak marah kan? Ya, ini nak cakap pasal paya apa? Okey, nak cakap paya apa? Hutan paya air tawar. Alright, silakan. Okey, tawar. Baiklah, berdasarkan penerokaan saya dapati bahawa hutan paya air tawar merupakan salah satu hutan yang bersaliran buruk. Hal ini kerana hutan tersebut sentiasa bertakungan air terutamanya pada musim hujan. Antara contoh hutan bagi hutan paya air tawar ini adalah di sekitar kawasan Tasik Bera yang terletak di Pahang. Hutan paya air tawar ini mempunyai 3 jenis lapisan, iaitu lapisan renek, lapisan tengah, lapisan kanopi. Setiap lapisan ini mempunyai tumbuh-tumbuhan yang berbeza saiz dan ketinggian berdasarkan kerana setiap lapisan itu akan mendapat sumber cahaya matahari yang berbeza. Okey. So itu paya air tawar. Itu saja Ain? Ada lagi Ain? Ada. Ain ni. Silakan. Selain daripada itu, hutan ini juga mempunyai 4 jenis akar. Akar udara dan akar pneumatophora akan membantu pokok-pokok ini menyerap oksigen dengan lebih mudah. Manakala akar banis dan akar tanjang akan membantu tumbuhan tersebut lebih kuat dan menyokong akar mereka daripada mudah tertumbang di kawasan air yang bertakungan. Okey Aini. Okey, itu paya air Aini. tawar. Apa beza dengan paya air masin kan? Hutan di kawasan paya air masin ada beza tak? Air tawar kita dah tahu. Ya. Siapa yang nak teroka berkaitan hutan paya air masin ni? Aiman. Silakan Aiman. Berdasarkan pemerhatian saya, hutan paya air masin ni dia terdapat di kawasan pinggiran laut yang berlumpur, dan hutan ni juga terlindung daripada pukulan ombak. Hutan paya air masin dia mempunyai saliran yang buruk dan ditenggelami oleh air laut semasa air pasang. Antara lokasi hutan paya air masin di Malaysia yang saya dapati adalah di Tanjung Piai, Johor dan juga Laut Matang, Perak. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar hutan paya air masin adalah berbeza mengikut jarak tumbuhan tersebut dari laut. Berita? Sambung. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan tersebut adalah berdasarkan bentuk muka bumi. Hutan paya air masin ni dia kan dekat pinggiran laut. Dengan faktor yang selainnya saliran hutan paya air masin kan dia buruk. Dia macam buruk tu macam bertakung lah air. Lepas tu beberapa jenis tumbuhan yang saya dapati yang tumbuh di sekitar hutan paya air masin adalah pokok bakau api-api, perepat, bakau kurap dan juga bakau minyak. Jenis ada lagi? Aiman. Silakan Man. Jenis jenis tanah di hutan paya air masin adalah tanah gambut dan juga tanah aluvium. Tanah ini menggalakkan lagi tumbuhan di sekitar hutan paya air masin untuk terus hidup.
Itu je. Okey, terima bagus. kasih. Cikgu, kita tepuklah sikit untuk Ya, kawan kan? kita ni. Siapa berita? Okey, tadi dah disebut Tanjung Piai. Akmal pernah pergi ke Tanjung Piai? Johor, cikgu. Ya. Saya selalu pergi dekat GPO je, cikgu. Aduhai. Okey, nak tahu tak fakta berkaitan dengan Tanjung Piai ni? Kalau nak tahu, cikgu, kita nak pergi rehat dulu. Boleh, cikgu? Boleh. Cikgu ada dengar bunyi tak? Bunyi apa? Kan ada orang datang rumah kita tu. Kita nak tengok siapa yang datang rumah kita beraya ni. Anda sebenarnya ke mana? Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Teroka bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu, bau saya nak cakap dekat cikgu tadi. Cepatlah bawa keluar makanan, cikgu. Tetamu kita dah tunggu dah ni. Ada lomang hari ni ya. Masya Allah, lomang sedapnya, bakar cikgu. special untuk hari raya pagi ni. Ada bau rendang lah, cikgu. Apa? Kita makan nanti. Ada Rendang rendang. ada, semua ada. Sambal petai pun ada. Ya, terbaik, cikgu. Kita akan makan selepas ini ya. Okey, cikgu. Cikgu nak kongsikan apa lagi? Kan kita nak Teroka lagi. Kita nak sambung yang Tanjung Piai tu. Apa fakta berkaitan Tanjung Piai? Apa Akmal tak faktanya, tahu, cikgu? Sebab pergi JPO saja yang dia tahu. Okey. Sebenarnya Tanjung Piai ni adalah penghujung benua Asia. Betul? Baru saya tahu, cikgu. Okay, sebab itulah Tanjung Piai ni adalah salah satu produk pelancongan utama dekat negeri Johor. Dia merupakan penghujung benua Asia. Pernah pergi tak? So, jadi lepas ni kena pergilah Tanjung Piai ya. Cikgu. Okey, Baik. menyusuri hutan bakau sekali. Okey, cikgu. Seterusnya kita nak Teroka apa lagi ni, cikgu? Okey, tadi kita ada satu lagi hutan hutan pantai. Amal? Hutan Kecil. pantai. Tak apa. Okey. So hutan pantai pun salah satu daripada hutan yang ada di Malaysia. Jadi Akmal pun dah tahu tadi faktor-faktor yang berkaitan dengan tumbuhan semula jadi tu, kenapa tumbuhan tu subur di Malaysia. Disebabkan faktor iklim. Okey, faktor bentuk muka bumi. Contoh yang ada dekat slide ni. Okey, itu adalah kenapa berlumut-lumut hutan tersebut. Okey, disebabkan faktor iklim. Kat mana tu? Ini kat mana, cikgu? Cameron Highland, cikgu. Cameron Highland. Gunung Irau, cikgu. Ya, betul. Kawasan tersebut memang dipenuhi dengan lumut-lumut. Ya, Okey. cikgu. Sebab faktor suhu dia rendah. Betul. Saliran. Tadi ada mereka sebut saliran buruk dan baik kan? Apa maksud saliran buruk? Apa beza dia, cikgu? Saliran baik. Saliran baik maknanya air mengalir cantik turun daripada gunung hinggalah ke hujung laut. Itu di Sungai Sedim. Okey, Kedah. Dan kalau saliran buruk, air itu bertakung. Jadi ada pokok-pokok yang sesuai untuk hidup di kawasan air bertakung tu. Okey, seperti hutan paya tadilah. Okey, faktor iklim tadi membezakan. Contoh di Cameron Highland dan di Kepung Selangor tu, hutan Prim. So berbezalah hijau dengan berlumut kan. Okey, itu faktornya. Okey, jadi sekarang ni sebenarnya kita nak fokus kepada kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi mereka dah teroka sebenarnya apa yang mereka tahu tentang kepentingan, tapi saya dah teroka juga. Saya dah gunakan buluh. Tahu tak dari mana buluh ni datang? Dari pokok buluh lah, cikgu. Dari pokok buluh. Dari hutan, cikgu. Dari hutan apa? Kan tadi ada 5 hutan. Ya. Hutan mana yang boleh dapat buluh ni? Jawapan senang lah, cikgu. Daripada hutan. Alah, apa hutan ni? tropika, cikgu. Betul. Alhamdulillah. Betul. Hutan hujan tropika, buluh. Jadi, salah satu kepentingan tumbuhan semula jadi ni, dia menjadi sumber bahan mentah. Sumber masakan pun ya juga. Ya. Contoh, tadi petai. Kita dah buat sambal petai dah pun. Sumber masakan. Cuma tak tunjuk cara nak masak kan. Buluh boleh jadi cikgu, lemang. Itu nanti lain, cikgu. Nanti lain. Nanti lain. Okey. Lemang, kalau hari raya memanglah mencari lemang ni kan. Memang saya rasa. Lemang dan rendang. Rondang, cikgu, rondang. Rondang, lomang dan rondang. Lepas ni kita makan. Okey. Ya. Daun palas.
Akmal pernah tengok daun palas tak? Tak pernah tengok. Cikgu, pernah cikgu? Pernah. Okey, baik, pernah. So daun palas ni pun digunakan oleh kita punya ibu-ibu, mak-mak kan, buat pulut daripada daun palas. Daun palas ni banyak terdapat di kawasan hutan sekitar Paya Air Tawar. Kan, sekitar tepi pinggir-pinggir hutan. Okey. Itulah dia sebenarnya salah satu daripada kepentingan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, menjadi sumber masakan. Sumber masakan. Cikgu, kalau bahulu daripada mana cikgu? Bahulu bakar bahulu tu menggunakan ni sabut kelapa. Sabut kelapa kan. Barulah dia rasa asli aroma tu ada. Dan menjadi macam rancangan masakan. Kita memang buat rancangan masak pun cikgu. Tak apa, kita pergi jumpa mereka ni. Ya, murid-murid kita cikgu. Untuk meneroka apakah kepentingan yang lain selain daripada menjadi sumber masakan. Nice. Okey. Siapa nak mula dulu tu? Cikgu cakap macam kita cakap dengan jiran sebelah rumah, kan? Ya, kejap lagi beraya. Siapa nak mula tu? Assalamualaikum. Aiman. Okey, silakan Aiman. Tumbuhan semula jadi banyak manfaatnya kepada semua makhluk. Hutan merupakan kawasan tarahan hujan. Hal ini kerana hutan dia bertindak sebagai span yang berongga yang besar untuk menyerap air lalu membawanya turun daripada tanah tinggi. Air yang diserap akan ditapis secara semula jadi untuk menghasilkan air yang bersih. Hutan juga boleh mengelakkan berlaku sesuatu bencana seperti tanah runtuh dan banjir sewaktu hujan turun. Antara lokasi hutan yang saya dapati adalah di Banjaran Kapuas Hulu di Sarawak dan juga di Taman Negeri Raya Belum, Perak. Sekarang saya akan menunjuk eksperimen bagaimana hutan berfungsi sebagai kawasan tarahan hujan. Di tangan saya ada bekas, span dan juga air. Span ini berfungsi kita akan anggap sebagai hutan dan juga air. Air ni air hujan lah kan? Saya tak nampak mana airnya, Man. Tak sama. Okey. Air ni. Bila hujan turun daripada tanah tinggi, dia akan melalui hutan-hutan kan? Lepas tu, bila dia lalu ke hutan, dia tak nampak pula. Saya pun tak nampak juga. Boleh tak? Boleh tak atas sikit? Lepas tu, undur sikit. Curah air. Tuang air. Air tu macam hujan lah. So, span tu tumbuh-tumbuhan. Span ni dia akan serap air. Lepas tu nampak tak air menipis? Tak nampak Ui, banyak. Penuh. Itu dia. Nampak? Lepas bila hutan dia dah diserap air tu, air tu akan ditapis menjadi air yang lebih bersih dan jernih. Lalu air itu akan disalurkan ke kawasan yang bersaliran macam sungai dan juga pantai. Ya, terbaiklah eksperimen Aiman. Saya syabas. Amal faham tak eksperimen tersebut? Saya faham cikgu. Yang mana beliau sendiri ada menerangkan kenapa Aiman menggunakan span dan juga cawan itulah. Cawan tu untuk kita nak nampakkan yang span tu seperti hutan nampak? Kita. Saya tanya cikgu balik. Dan apabila kita tuang air cikgu kan, tuang air tu seolah-olah seperti hujan lah. Hujan dan dia meresap dan dia akan keluar dia air yang bersih. Kita punya tumbuhan tu kita panggil kanopi. Dia sebab hutan kita ni dia tumbuh rapat-rapat tau, Akmal. Jadi bila hujan turun, dia akan menapis air yang turun tu. Sebab itulah di kawasan hutan kita, kaki gunung kita ada air terjun bersih je air kan. Puncanya sebab kita punya kanopi pokok-pokok tersebut yang menjadi span kepada air hujan. Bayangkan kalau tak ada pokok tu.
Dia terus cikgu. Jadi dia akan bawa tanah-tanah terus masukkan sungai kan. Itu yang sungai kita agak keruh dan kotor kalau tak adalah tumbuhan tersebut. Okey, kita pergi ke pentingan lain. Mungkin sumber ubatan. Ini menarik ni kalau sumber ubatan ni. Kenapa tu cikgu? Mungkin macam petai ni awet muda kan. Betul. Patut cikgu nampak muda. Ya. Tak adalah makan petai tiap hari. Manalah tahu jus petai ke minum. Okey, ini siapa nak terangkan sumber ubatan? Boleh angkat tangan. Ya. Siapa tu? Siapa? Kuat lagi suara. Saya. Sebut saya. Okey, silakan. Okey, Sofia. Sumber perubatan ni saya dapati di negara kita sebenarnya banyak kelebihan dan khasiat untuk digunakan dalam bidang perubatan ni. Baik. Contoh tumbuhan semajadi yang kita boleh gunakan dalam bidang perubatan ni, contohnya tongkat ali. Tongkat ali. Pokok senduduk, pokok pegaga dan pokok keremek. Pokok-pokok ni diambil daripada sumber hutan sebab kebanyakannya kita boleh guna untuk bidang perubatan ni. Kita boleh gunalah daripada sumber perubatan, daripada sumber hutan. Contoh pokok yang saya nak kongsikan, pokok pegaga. Pegaga. Daun pegaga. Daun pegaga. Boleh atas sikit tak? Tunjuk lagi sekali. Okey, atas lagi sikit. Sikit lagi. Ke belakang sikit. Tunjuk kat telinga. Yang mana? Yang warna kuning tu ke pegaga? Itu Tupperware dia. Okey. Daun. Okey. Daun pegaga ni boleh merawat sakit luka dan parut. Contohnya, cara dia kita boleh ambil daun pegaga ni dan letak dekat luka. Yang ni contoh saya dah buat, saya dah tumbuk. Wah. So, kena tumbuk dululah. Daun dia. Contohnya luka letak dekat tangan. Okey. Pepek kat tangan lah. Tekan. Letak kat tangan ni. Lepas tu tunggu dia kering. Tunggu dia kering. Lepas tu boleh lap-lap. Jadi dia boleh mempercepatkan penyembuhan luka tu. Okey. Selain tu. Okey, selain itu. Ada lagi tu? Saya daun ni boleh buat jus. Ni jus daripada daun. Awak minum ke? Daun pegaga. Awak memang minum ke tak? Tak. Cuba minum sikit. Untuk saya. Please. Cuba rasa, apa rasa kan? Please, saya nak tahu rasa dia macam mana. Tak tahu, tak pernah minum. Boleh tak? Please. Cuba Alisha rasa sikit. Apa rasa jus pegaga? Dia seperti menyesal apabila mengenalkan air pegaga itu ya kepada saya. Tapi jus pegaga ni bagus kan? Rasa apa Alisha? Dia rasa macam mana? Sejujurnya. Rasa bersalah. Saya ingat dia nak cakap rasa bersalah. Rasa bersalah nak minum kan? Dia pahit, tapi sebenarnya cikgu, pahit itulah ubat sebenarnya, betul? Betul. Mana ada ubat manis kan? Semua ubat adalah pahit dan mujarab. Jadi sebenarnya jus pegaga tu juga boleh menguruskan badan tau. Kemal? Mengurangkan berat badan. Mengurangkan berat badan. Okey, baik. Alright, itu saja ke daripada Sofia? Bagus. Okey, terima kasih. Itu dia pengusaha pegaga kita. Lepas ni boleh buka perniagaan online atas kalian. InsyaAllah. Okey, seterusnya cikgu. Kita nak teroka apa ni? Nak tanya dia tadi, petai ni tahu tak? Selain daripada buat sambal lah, apa ubat yang boleh dijadikan ubatan tradisional dalam sakit apa katnya Akmal tahu? Selain awet muda lah. Buah pinggang. Cikgu, betul? Ya, mungkin boleh. Dan kalau dulu-dulu orang kecacingan. Kan perut dia perut dalam ada cacing kan? Ya, sesuai untuk mengurangkan kesakitan akibat kecacingan. Okey, baru saya tahu cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi doktor dan cikgu. Okey, kita terus. Selain daripada tu, hutan juga adalah habitat kepada hidupan liar. Apa tu? Habitat. Apa dia habitat? Kita tanyalah murid-murid kita. Apa sebenarnya habitat ini? Ya, tadi kita dah bersama dengan pengusaha pegaga. Ini kita tengok pengusaha siapa pula. Pengusaha hidupan liar. Okey. Siapa boleh angkat tangan? Okey, silakan. Siapa tu? Najwa Latif. Amira. Saya Amira. Silakan. Okey, Amira. Amira. Tu Amira dah tak nak cerita pasal habitat ni.
Okey. Sebelum saya terangkan tentang kepentingan tumbuhan-tumbuhan semula jadi ini sebagai habitat, saya ingin beri perhatian mengenai isu yang telah berlaku di Malaysia sekarang. Di sini saya ada 2 keratan akhbar tentang haiwan liar yang berlegar, membaham, apa haiwan ternakan di pertempatan manusia. Yang pertama, ni pada 23 Februari, ke tengah sikit boleh? Haiwan ke tengah. Itu ke kanan. Ke tengah. Itu dia. Okey. Harimau mengganas lagi di Felda Kerteh. Oh, okey. Ya, betul. Mengganas Yang kedua adalah pada 28 Februari, tiga ekor lembu telah dibaham oleh harimau kumbang. Okey. Di sini kita boleh nampak betapa pentingnya tumbuhan-tumbuhan semula jadi ataupun kita panggil sebagai hutan kepada haiwan liar ini. Ia bertindak sebagai habitat kepada mereka. Untuk pengetahuan semua, habitat ini bermaksud tempat tinggal. Okey. Untuk mengelakkan hutan-hutan ini daripada berpupus ataupun hilang di muka bumi ini, saya ada satu cadangan, iaitu cadangan untuk mengadakan satu kempen. Di sini saya ada satu contoh kempen yang mungkin saya akan lakukan, iaitu sayangi hutan kita demi habitat hidupan liar. Oh ya. Nice. Bagus. Alisa. Cikgu, saya rasa itu merupakan salah satu kempen yang saya pun tak terfikir, cikgu, datangnya daripada seorang murid, cikgu. Nampak bagus. tak? Terbaiklah. Siapa dia namanya? Najwa Latif apa? Bukan Najwa, Amira. Okey, tapi Amira nak kongsikan sesuatu kepada kami lagi, bukan? Ya, saya nak bagi tahu kesimpulannya. Dengan kempen ini, kita dapat menyedarkan para masyarakat tentang pentingnya hutan ataupun tumbuhan-tumbuhan semula jadi ini sebagai habitat kepada flora dan fauna. Itu saja. Terbaiklah, Amira. Nampak Amira dah ready untuk melakukan kempen untuk menjaga hidupan liar daripada mengganas macam tadi kan. Mengganas, membaham lembu dan sebagainya. Sebab apa? Semua berlaku tu atas sebab. Betul. Habitat dah musnah. Jadi sebab itulah kita perlu jaga kawasan tumbuh-tumbuhan semula jadi demi hidupan liar kita tersebut, supaya dia tak mengganas lagi masuk ke kampung-kampung, kebun-kebun dan sebagainya. Okey, sebab tempat kita ni ataupun tumbuhan semula jadi ni adalah habitat hidupan liar. Bagus Alisa. Alamak, cikgu. Ya Allah, cikgu. Saya lupa sangat. Saya lupa nak kunci kandang lembu saya, cikgu. Takut dah kena baham ke apa. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Teroka. Cikgu, minta izin cikgu saya pergi dulu. Allahu Akbar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Teroka bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, lembu saya dah tak ada, cikgu. Dah kena faham harimau. Tak baik cikgu cakap macam tu dekat lembu saya. Ada banyak lagi kan? Ada 20 ekor lagi kan? Okey, tadi kita dah belajar dah serba sedikit mengenai jenis-jenis hutan kan. Apa itu hutan tropika, habitatnya. Dan sekarang ini cikgu nak ajak kami semua ni meneroka apa lagi, cikgu? Sebenarnya kita tak habis lagi pasal kepentingan hutan. Sebab bila sebut kepentingan ni banyak sebenarnya. Betul. Kita ambil yang murid-murid ni tahu je, okey. Kita belum tahu lagi sebagai sumber bahan mentah. Hutan sebagai sumber bahan mentah. Cuba kita dengar siapa yang nak teroka berkaitan dengan bahan mentah ni. Ya. Okey. Boleh saya tahu siapa? Boleh angkat tangan. Okey. Buat mini love dulu baru boleh cakap. Fatin. Okey, apa Fatin? Okey, silakan Fatin. Okey, macam yang cikgu dah cakap tadi, hutan ni penting untuk membekalkan sumber bahan mentah. Baik. Sumber bahan mentah ni banyak digunakan dalam industri pembuatan perabot dan juga kraftangan. Okey. Antara contoh sumber bahan mentah yang ada dekat hutan Malaysia ni ialah rotan, buluh dan juga kayu balak. Okey. Tapi hari ni saya nak cerita mengenai rotan. Alright, silakan. Okay. Rotan ni senang je nak dapat sebab rotan ni dia tumbuh meliar
dalam kawasan hutan, terutamanya hutan hujan tropika, hutan hujan tropika Malaysia. Terdapat kira-kira 107 spesies rotan yang dijumpai di semenanjung Malaysia. Okey. Tapi hanya 20 je yang dikenal pasti kegunaan dia dan mempunyai nilai pasaran dia. Oh, okey. Bagus saya pun tak. Okey. Sambung. Silakan. Rotan ni mempunyai banyak kegunaan. Antaranya, rotan ni boleh dijadikan barang perabot seperti kerusi, meja, katil, tikar dan juga perkakas dapur. Selain daripada tu, rotan juga boleh dijadikan kraft tangan macam yang saya nak tunjuk hari ni. Mana dia? Baku rotan ni. Sama lah macam cikgu punya. Baku rotan ni mempunyai banyak fungsi. Okey. Dia bukan saja boleh dijadikan barang perhiasan, malah dia juga ada kegunaan lain. Contohnya kita boleh jadikan dia bekas hantaran. Bekas hantaran? Betul-betul. Untuk amal. Hantaran dan juga bekas untuk letakkan barang-barang. Contoh dia kita boleh letak buah-buahan ataupun barang-barang lain. Ya, betul. Fatin, boleh saya tahu yang baku rotan tu awak buat sendiri ke? Mak saya buat, bukan mak saya. Ni nanti kirim salam dekat mak Tapi buat yang kecil je. Oh, cantik cikgu, terbaiklah Fatin. Okey cikgu, seterusnya kita nak teroka apa ni? Katanya keseimbangan ekosistem. Ni berat ni. Keseimbangan ekosistem ni nampak hutan tu sangatlah pentingnya kepada ekosistem kita. Mungkin ada sikit daripada murid kita nak terangkan. Siapa yang dah teroka berkaitan ekosistem ni? Ni saintis kot. Siapa tu? Saya. Okey, silakan. Okey, untuk kepentingan yang terakhir hari ini, tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dapat menyeimbangkan ekosistem. Ekosistem tu seperti yang kita tahu, interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup tu sebagai nama dia biotik lah. Yang benda bukan hidup tu abiotik. Maksudnya persekitaran lah, macam laut ke macam tu. Okey, lepas tu sebenarnya untuk tajuk ni kita boleh tengok dekat tajuk biodiversity chapter 1 dalam mata pelajaran sains tingkatan 2. Dia ada kait juga isu. Maksud biodiversity itu sendiri kepelbagaian kehidupan. Jadi dekat kepentingan biodiversity tu dia ada tulis juga untuk menyeimbangkan ekosistem. Jadi kita boleh tengok kepelbagaian kehidupan ni akan melakukan satu interaksi antara satu sama lain lah, antara yang abiotik dengan biotik tadi. Lepas tu dapat menyeimbangkan ekosistem. Contoh yang saya boleh bagi berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan, kita boleh tengok hutan, interaksi antara tanah, pokok dan matahari. Kita boleh tengok macam sebenarnya pokok ni dia bersaing dengan pokok-pokok lain nak membiak. Dia orang bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari untuk jalankan proses fotosintesis dia lah. Okey. Jadi pokok ni dia nak membiak, dia kena ada tanah yang subur. Jadi kita boleh tengok interaksi pokok dengan tanah tu. Tanah yang subur tu dia akan membekalkan nutrien kepada pokok. Jadi bila pokok tu dah dapat membiak dengan baik, nak bersaing dengan pokok lain pun kurang lah. Nak dapat cahaya matahari pun peluang dia lebih tinggi. Jadi Okey, terbaiklah penerangan yang cukup jelas, tepat dan terbaik. Okey cikgu. Saya pasti cikgu nak berikan satu rumusan apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Terima kasih secara ringkas murid-murid cikgu. kita yang telah berjaya meneroka berkaitan dengan taburan tadi, faktor dan juga kepentingan hutan di Malaysia ni. Jadi bagus mereka meneroka pelbagai. Hari ini kita dapat macam-macam ilmu ataupun info berkaitan dengan tumbuhan semula jadi kita. Jadi kita dah tahu betapa pentingnya hutan kita, tumbuhan kita. Jadi kita sebagai manusia kena hargai alam semula jadi kita, terutama tumbuhan semula jadi demi untuk generasi akan datang. Okey, kita memang terpaksa membangun ke depan, tetapi dalam masa yang sama kita kena jaga alam kita
terutamanya hutan kita kerana dia adalah salah satu daripada ekosistem semula jadi kita. Ya, okey. Sebab kalau bukan kita yang nak jaga hutan, siapa lagi, cikgu? Siapa lagi? Okey, baik. Jadi terima kasih kepada anda semua kerana telah menyaksikan Teroka untuk jam ini dan juga kawan-kawan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Najihah Seremban Negeri 9. Saya mewakili Didik TV mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Dengan itu kami tutupkan satu persembahan yang cukup memukau daripada cikgu kita, cikgu ya. Apa pula? Jangan amat sekali lah. Lagi dah menyanyi. Ya. Jadi kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Take care guys. Stay safe. Okey. Nyanyi. Dia dapat Dia dapat. Yang jauh berkirim salam. Lirik. Jungan. Maaf dipinta dan diberi. Semoga ikatan berkekalan abadi. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak menjamu selera, jangan lupa yang tiada. Selamat berhari raya. Walau di mana kau Didik TV KPM